Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Saya ucapkan kepada semua. Um, Okey, sekejap ya. Okey, hari ni kelas kita sekejap saja. Okey, saya rasa dalam mungkin setengah jam macam tu. Okey, saya dah letakkan borang kehadiran dalam meeting chat. Tolong isi borang kehadiran. Kemudian sudah ada berapa orang sekarang? 103, okey. Okey, untuk minggu lepas kelas hari Rabu, okey, saya dah upload videonya. Okey, boleh dapatkan link di UKM Folio lah, okey, ataupun di email. Sekejap ya, saya tunjukkan mana aja. Sekejap. Saya dah tertutup. Okey. Sekejap ya, saya share. Okey, Folio boleh nampak saya punya slide, saya punya UKM Folio. Sorry internet slow. Tak tahulah, lambat sikit. Masalah dengan UKM Folio mungkin. Okay, so dekat sini awak boleh tengok saya dah upload video minggu lepas kan. Video rakaman 4, kuliah 2 lah, output formatting. Okay, so tolong tengok sebab dalam video ni, okay, saya buka. Okay, saya dah bagi link untuk Google Form. Semalam saya cek hanya baru beberapa orang saja, tak sampai 10 orang yang dah isi lah. Okay, Google Form ni saya just nak make sure awak semua tengok lah. Okay, jadi tolong baca lah dan tolong tengok video ni dan juga baca nota yang saya sediakan. Okay. Basically kalau apa yang saya boleh terangkan sedikit di sini. Okey, sekejap saya share saya punya nota. Sekejap ya. Okey, ni adalah nota minggu lepas. Okey, bagaimana kita nak format kita punya output mengikut beberapa keperluan, requirement. Okey, so kita gunakan beberapa function ataupun sebenarnya kita panggil sebagai manipulator. Okey, jadinya antaranya adalah fix manipulator, kemudian show point manipulator, dan yang ketiga kita gunakan set precision manipulator. Okey, tapi bila kita gunakan set precision manipulator, kita kena gunakan library IO manip. Okey, kita kena letak dekat atas kita punya kod ni lah, IO manip, and then kita dalam satu baris kita letakkan fix, show point, set precision. Okey, kalau kita nak 2 tempat perpuluhan, kita letak set precision 2. Okey, kalau nak 5 lah. Contohnya dalam ni 5 dan kita dapat output semuanya dalam 5 tempat perpuluhan. Okey, jadi saya nyatakan di sini untuk gunakan set precision ni kita kena letak seperti inilah. Cout, fix, show point, set precision. Saya kena hafal lah. Okay, sebab banyak juga email yang saya terima daripada pelajar yang tanya berkaitan dengan bagaimana kita nak setkan tempat perpuluhan. Okay, so simple je di situ. Kemudian di sini pula scientific manipulator, iaitu macam mana awak nak tunjukkan nombor, selalunya nombor perpuluhan lah kan, dalam bentuk eksponen. Okay, jadinya kita letak saja cout scientific. Okay, macam tadi cout, fix, show point, set precision, then kita boleh terus outputkan kita punya apa penilaian kita nak output lah.
Okey, di sini sama juga cout scientific dan kita boleh cout apa-apa pun boleh ubah yang kita nak. Okey, kemudian kita ada set W manipulator. Okey, macam mana kita nak bagi ruang kepada output kita. Okey, jadinya maksudnya kita nak align belah kanan ataupun align belah kiri. Okey, contohnya saya ada bagi contoh di sini. Kalau kita nak dia sebaris begini. Okey, so boleh tengok kodenya di sini ataupun dalam UKM Folio ada juga kod C++ yang saya dah berikan. Okey, dan tolong tengok video tu lah. Kemudian set field manipulator adalah yang mana bila ruang kosong, okey, awak letakkan dengan apa-apa karakter. Okey, contohnya di sini saya letak set field karakter star ataupun asterisk. Okey, bila mana kita letak begini, kita cout apa-apa output, kita akan dapat ruang kosongnya diisi dengan star. Okey. Dan awak boleh juga tukar kepada apa-apa karakter yang awak nak, contohnya hash, kan, add dan sebagainya lah. Okey, tapi yang pasti kena letak di antara single quotes di sini. Okey, barulah dia faham. Okey. Maksud saya di sinilah kena antara the single quotes. Okey, tolong tengok video tu pun sebenarnya agak komprehensif. Kemudian ni untuk kita align left or right. Okey. Jadi kita kena just letak di sini cout left. Okey. Kemudian sebenarnya bila kita buat cout left, kita boleh tambahkan dengan apa-apa manipulator yang lain. Okey. Hanya perlu buat tanda di sini iaitu insertion operator. Okey, dan akan dapat. Okey, ini adalah nota 6. Saya rasa ini adalah minggu lepas punya topik. Saya rasa saya tak perlu dah sebab dah ada video. Okey. Sorry, saya bukan nak buka yang ni. Kemudian untuk minggu ni, okey, iaitu minggu terakhir kita ada satu lagi topik. Okey, saya belum siapkan videonya. Okey, saya belum siapkan videonya. Saya akan cuba siapkan lewat-lewatnya pagi esok. Okey, jadinya mungkin saya boleh tulis sikit di sini. Sekejap ya, saya share. Okey, so saya akan muat naik. Sorry, mungkin saya tulis video juga. Okey, nombor 1 video. Okey, untuk topik sebenarnya topik 4 lah, bab 4 kan. Saya akan muat naik selewat-lewatnya esok lah, esok tengah hari lah kot. Okey, 12 tengah hari. Okey, saya cuba. Sebab kelas kita sepatutnya petang kan, tengah hari. Kemudian kelas esok tak ada. Okey, kelas esok tak ada. Okey, sebab saya ada okey, kuliah esok tiada sebab saya ada kursus. Okey. Kemudian saya terfikir nak buat kelas ganti. Okey, saya terfikir nak buat kelas ganti. Kalau saya, tapi itulah, saya tanya bila waktu yang sesuai sebenarnya kan. Kalau kalau hari Khamis pagi boleh ke? Ke tak boleh? Saya kena tengok juga saya punya jadual sebenarnya. Khamis pagi tak boleh, ada kelas. Itulah susah kan? Ada tutor. Ada tutor. Sekejap ya, saya tengok. Sebab hari Sabtu di Pabali ke Jumaat di Pabali. Dalam saya punya ini di Pabali hari Sabtu. Saya rasa macam Jumaat. Sabtu atau hari Rabu. Rabu pagi boleh ke? ada kelas. Ada kelas juga Tengah hari ke? Itulah tu sebab saya fikir nak buat video
Tu lah saya terpaksa buat video tu sebab saya rasa memang susah juga. Weekend. Cuma Buat tak boleh video. sebab tu lah, saya akan buat video tapi saya akan cuba support dengan kelas jugalah. Tapi kalau awak rasa tak perlu kelas, saya just tak buat kelas lah. Okey. Ke macam mana? Perlu kelas ke? Saya akan buat video juga, saya akan upload. Saya buat lewatnya 12 tengah hari. Ke nak tutor cover doktor? Tutor biasanya dia bagi latihan je. Tapi maksudnya terpulang pada dia lah sebenarnya. Style dia macam mana kan. Tapi awak rasa kalau tak perlu kelas pun tak apa. Boleh bagi tahu saya. Saya happily saya boleh upload video je lah. Okay. Perlu. Tak. Okay. Yang perlu mungkin perlu. Yang perlu mungkin saya tak wajibkan, okey, saya tak wajibkan. Saya tulis kat sini lah. Okey, kelas ganti ni tak wajib. Oh, sorry, saya dah share ke saya punya? Oh, saya rasa saya dah share kot. Saya tak wajib. Kalau Isnin minggu depan boleh ke? Isnin berapa hari bulan Saya tengok jap. Monday 16 hari bulan 11. Pukul 9 boleh? Oh, 9 ada kelas doktor? 9, Ada 10, kelas. 11. Boleh. Ada kelas. Ada kelas lah doktor. 12. Kelas sampai pukul 1. Boleh. Sebabnya petang ke? Petang free? Sorry. Pagi tak boleh Okey, ni kelas ni tak wajib pun sebenarnya. Okey. Okay. Pukul berapa? Pukul 2 boleh? Isnin 2. Boleh. Boleh. Okey, Isnin 2 petang Kita 2 petang. 2 sampai 3 lah kot. Okey, sejam saja. Okey, sebabnya saya assume awak dah baca, awak dah tengok video tu. Okey, jadinya kita just boleh recap sikit. Okey. So 2 sampai 3 petang. Nanti saya akan postkan apa yang saya tulis ni kat UKM Folio seperti biasa. Okey, 4. Siapa yang perkara nombor 4 adalah saya nak cakap apa tadi berkaitan dengan kuis 1. Okey. Kuis 1 ada 6 orang yang belum ambil lagi. 6 orang belum ambil. Jadi tolong hubungi saya lah. Tolong hubungi saya dan bagi tahu kenapa awak tak dan beritahu sebab awak tak ambil. Kenapa? Sebab kalau sangat-sangat munasabah saya akan bagi ambil semula lah. Saya terpaksa set up soalan lain lah. Okey. Kemudian itu yang belum ambil. Kemudian 5 berkaitan kuis 1 juga. Saya dah buat pembetulan kalau siapa yang perasan untuk jawapan. Contohnya untuk jawapan yang include yang IO-Stream. Okey. IO-Stream sebagai contoh. Siapa yang jawab macam ni salah kan? Okey. Jadi saya longgarkan sikit, saya terimalah. Okey, even ada yang jawab include IO-Stream pun saya terima. Okey. Jadi kemudian ada yang jawab contohnya B sama dengan 6 untuk B. Okey. Kalau awak cek mula-mula kalau awak jawab B sama dengan 6, saya bagi salah, tapi yang tadi saya dah betulkan. Even kalau jawab macam ni pun saya bagi betul. Okey. Kemudian kalau ada apa-apa yang awak tak puas hati, awak boleh buka balik UKM Folio tu. Awak boleh pergi balik pada kuis tu, awak boleh tengok kan jawapan yang betul dan jawapan awak. Daripada apa awak tak puas hati, apa yang awak tak puas hati awak boleh bagi tahu saya lah. Okay, saya akan pertimbangkan. That's why saya bagi awak tengok jawapan dia, awak boleh check balik. Okay. Jadinya apa-apa pembetulan kita boleh bincang lah. Okay. Jadi yang markah yang terbaru awak boleh tengok dalam UKM Folio tu lah. Okay. Tak ramai pun sebenarnya yang dapat pembetulan markah sebenarnya.
Okey, tapi apa-apa check dan bagi tahu saya. Okey, apa lagi? Kemudian 6, kuis 2. Okey, baru habis kuis 1 buat kuis 2 pula kan. Okey, sebab saya dah tanya Dr. Leong, sebenarnya saya kata minggu ni kan, tapi sebab minggu ni baru nak tengok video, kemudian Isnin nanti baru nak buat kelas ganti. Jadi saya fikir nak buat kuis 2, okey, format sama macam kuis 1. Ya. Okey, format sama seperti kuis 1. Kemudian tarikhnya sebab minggu ni di Bali, saya ingat saya nak buat pada minggu depan. Boleh ke? Hari Jumaat. Okey, tarikhnya 20 hari bulan 20 bulan 11 sampailah hari Ahad pukul 12 malam lah. Okey, ni pukul 7 pagi. Ahad, sekejap, Friday, Saturday, Sunday, 22 hari bulan 11. Pukul 11.59 malam. Okey, ada masalah ke? Untuk kuis 2, okey. Dia cover, kalau saya boleh tulis, cover, okey, topik, kan cover lah, okay, kita UKM, kita guna bahasa Melayu sikit. Okey, kita merangkumi, okey, merangkumi topik 3 dan 4. Okey, maksudnya apa yang dah masuk dalam topik 1 dan 2 dalam kuis 1 tak termasuk lagi lah. Okey, dalam topik 3 dan 4. So kalau boleh saya tulis kat sini, apa yang ada adalah apa saya kena check balik. Okey, math function, kemudian output formatting, yang video yang saya dah upload yang ramai belum tengok lagi itu, dan video yang saya akan upload malam ni ataupun esok lah, selewat-lewatnya esok, iaitu berkaitan dengan selection. Okey, tu kot. Okey, satu lagi, saya lupa, saya nak tunjukkan sebenarnya untuk kuis 1. Okey, saya nak tunjukkan keputusannya. Okey, ini adalah kuis 1. Hopefully awak boleh tengok dia punya graf. Sekejap ya. Okey, kebanyakannya berada di tengah-tengah. Okey, 44 orang. Tapi 2.5 sehingga 5 ni ada ramai lah kan, lebih daripada separuh. Saya ingat dekat sini 30, 40, 43. Okey, lebih kurang 3/4 dapat separuh dan ke atas lah. Okey, so not too bad actually. Kan kena usaha kuat lagi lah. Okey, untuk kursus ni lah. Okey. Okey. So untuk topik dalam masa lebih kurang 10 minit. Okey, saya nak terangkan sedikit berkaitan topik minggu ni. Okey, iaitu apa yang awak kena tahu. Okey. Okey, sorry, saya lupa nak project. Okey, hopefully awak boleh tengok. Dia adalah berkaitan dengan control structure 1, iaitu selection lah. Kan namanya pun selection, iaitu kita buat pemilihan. Okey, ada beberapa benda yang awak kena tahu. Okey, one way selection, two way selection, compound statement, okay, nested selection ataupun nested if statement, multiple selection dan switch. Okey. Kemudian sebelum awak pergi pada semua topik ni,
awak kena tahu relational operator. Okey, relational operator ni adalah bila awak nak bandingkan awak nak bandingkan dua nombor ataupun sebenarnya dua nilai ataupun operands. Okey, kat sini. Jadi awak boleh gunakan tanda dua di sini. Okey, bermaksud equal to, not equal to, less than or equal to, greater than or equal to. Okay, so nombor 3 sampai nombor 6 ni sama dengan apa yang kita faham dari segi matematik lah. Cuma di sini untuk equal tu kita kena gunakan tanda sama dengan ni sebanyak 2 kali. Okay, so ingat kalau kita guna sekali saja, okay, dia jadi, sekejap ya saya share screen. Okay, kalau sekali saja, ini namanya adalah assignment operator. Okay, tapi kalau kita kita gunakan 2 kali, ini adalah equal to. Okay, equal to, itu apa dipanggil sebagai relational operator lah. Okay. Okay, kemudian kalau equal to, kalau not equal to, kita gunakan tanda di sini. Not equal to. Okay. Jadinya contohnya kat sini, apa yang kita nak bincangkan adalah bila kita ada contohnya dua nombor ataupun sebenarnya dua nilai, bila kita gunakan operator di sini, kita akan dapat hasilnya. Hasilnya itu adalah kita panggil sebagai boolean value, iaitu true ataupun false. Okey, contohnya begini. Kalau dalam kita punya kod, kita buat 8 less than 15. Okay. So, kita tahu 8 lebih kecil daripada 15. So, hasilnya, kalau kita see out, dia akan bagi kita true. Okay. Kemudian, tapi kita boleh juga ubah, kan? Contohnya kalau saya boleh tunjukkan sikit kod. Okay, saya just comment semua ni. Saya buat saya see out. Okay, 8 less than 15. Saya buat kurungan. Okay, tak nak bagi dia keliru. Okay, kena letak kurungan. Dan saya buat ENDL. Okay, macam ni. Maka kalau saya run, dia akan bagi saya 1. Okay, sebab apa dia buat 1? Sebab 1 adalah true. Okay, so kalau kita teruskan baca dalam nota ni, true akan diberi nilai 1. Kalau salah, dia akan beri nilai 0. Okay, katakan kita ubah sikit kod kita. Kita Doktor, buat, yep. apa tu nak guna operator semua ni kena ada header apa tak selain daripada IOStream tu kan, kalau nak guna yang math punya si math. Kalau yang Tak ada. okey. Sekejap ya. Sekejap ya, saya nak saya kita lihat kejap ya, dalam 3 minit boleh? Jadi saya sambung balik. Okey doktor.
Okay, sorry. Okay, ada gangguan teknikal. Okay, sekejap ya. Oh, sorry. Okay, berkaitan dengan tadi kita pergi dekat kod kita kan. Okay, sorry, soalan tadi, kalau kita gunakan relational operator ni kita tak perlukan apa-apa, ingat saya lah, tak perlukan apa-apa library. Okay, kemudian let's say kita ada kita nak ubah sikit kita punya baris ni nombor 5. Okay, katalah kita buat 8 greater than 8 greater than 15. Okay, akhirnya bila kita run, okay, dia tak ada masalah, dia boleh baca. Okay, padahal kita tahu 8 lebih besar daripada 15 kan. Lebih kecil daripada 15. Jadi bila kita run, dia akan bagi kita kosong. Okay, sebab apa? 8 lebih besar daripada 15 adalah salah, false. Okay, macam kita tengok dalam nota kita tadi, bila false dia akan set to 0 lah. Okay, jadinya itu sebab kita boleh buat perbandingan terhadap apa-apa nombor lah. Okay, contohnya di sini kita boleh bandingkan 6 dengan 6. Okay, so di sini kalau kita baca statement dia 6, di sini not equal kan. Tengok di sini not equal, so 6 ataupun 6 is not equal to 6 kan. So kita boleh tulis tu dalam kita punya code blocks ataupun dash C++, tak ada masalah, boleh je nak tulis. Okay, tapi sama ada logik tak logik itu C++ yang akan tentukan, dan sebenarnya dia memang tak betul lah. So jawapannya false. Jadinya bila kita run, okay, contohnya kalau saya boleh tunjukkan di sini x not equal to 6. Kalau saya compile, okay, tak ada masalah, tapi saya dapat kosong. Okay, sebab dia false kan. Kenapa 6 tak sama dengan 6 kan? Kenapa 6 not equal to 6 kan? Dia mesti sama. Okay, kalau kita buat 6 equals to 6, okay, kan? Equals to adalah kena gunakan dua tanda sama dengan. Okay, kalau kita run, tak ada masalah, dan dia akan bagi kita 1. Okay. Dan awak boleh tengok juga ada pelbagai lagi, less than or equal to, greater than or equal to, pelbagai lagi lah. Okay, boleh try, tengok sendiri. Kemudian kita juga selain kita bandingkan nombor, kita boleh bandingkan juga karakter. Contohnya A dengan A kan, A besar dengan A kecil. Okay, so kita tengok nilai. Contohnya kat sini, okay, kalau kita buat cout capital A less than small a, okay, kita akan dapat true. Kenapa? Sebab capital A, okay, karakter A capital, nilainya adalah 65. Okay, kita boleh tengok kat sini, capital A nilainya adalah 65. Okay, tapi dalam komputer faham sebagai 010001 kan. Okay, tapi nilai, kita kata nilai dia adalah 65. Tapi small a, okay, mempunyai nilai 97. Okay, di sini. Okay, jadinya nombor kecil nilainya, huruf kecil nilainya pada komputer adalah lebih besar daripada huruf besar. Okay. Kemudian also kat sini 8 less than character 5 is true. Kenapa? Sebab 8 okay, nilai 8 lah. Nombor 8 nilainya adalah 8, tapi character 5 nilainya adalah 53 dalam jadual ASCII. Okay, nilainya 53. Jadinya dia adalah munasabah untuk kita bandingkan karakter. Bukan hanya kita perlu bandingkan ataupun bukan hanya kita boleh bandingkan nombor integer ataupun nombor double sahaja. Okey. Kemudian selain itu bila kita pergi ke atas semula,
Okey, di sini bila kita ada seperti pernyataan seperti ini, itu namanya relational expression. Dengan kata lain, kita dapat satu expression yang hasilnya adalah true or false. Okey, kita tahu kalau true nilainya adalah 1, false nilainya adalah 0, dan kemudian apa-apa non-zero value adalah true ataupun 1 lah kan. Bila true mesti 1. Okey, jadinya selain daripada 6 operator tadi, kita ada juga apa yang dipanggil sebagai logical operator. Logical operator ni ada 3 saja, iaitu not. Okay, kita dah jumpa tadi. Tadi kita ada not equals to. Sekejap ya, saya tunjuk. Sorry, saya terlepas. Okay, kita ada di sini not equal to. Okay, ni adalah sorry, kenapa dia bergerak? Okay, ni adalah 3 out of 6 relational operator. Oh no, 2. Main 2 je. Okay, yang ni tak ada pun sebenarnya. Ni adalah assignment operator, dia bukan relational operator kan. Ni adalah apa kita dah belajar sebelum ni lah. Okay, so kemudian kita ada lagi 3, iaitu not. Kemudian kita ada lagi double ampersand ataupun kita panggil sebagai dan, and. Kemudian iaitu kita ada 2 tiang seperti ini, iaitu or. Okey, ni dipanggil sebagai logical operator. Okey. Boleh tengok dekat nota ni lah. Okey, nanti kalau saya bila dalam video nanti saya akan terangkan lebih mungkin lebih perlahan lah. Okey. Jadinya tujuannya adalah dia nak gabungkan expression. Okey. Dan dia juga akan menghasilkan true dan false, yang mana kalau true akan dapat nilai 1, kalau false akan dapat nilai 0. Jadinya macam ni lah. Okay, kita boleh gabungkan dia. Okay, 14 dengan 5. 14 greater than or equals to 5. Okay, this is true. Okay, di sini. Kemudian capital A less than capital B. Ni pun true juga. So kita ada true dan true. Kan, ni tanda dan. Okay, true and true, maksudnya hasilnya untuk kesemua ni adalah true. Okay. Kemudian di sini false, sebab 25 semestinya lebih kecil daripada 24 semestinya lebih kecil daripada 35. Di sini adalah false. Kita tahu, kita belajar logik dalam matematik, kalau ni adalah false, regardless of the value of the expression here, kalau kita gunakan dan, maksudnya keseluruhan ni akan jadi false. Kan, kita belajar dalam matematik dulu kan. Kalau or, lain. Kan, kalau or, dua-dua true akan jadi true. Kan, ataupun dua-dua false akan jadi true. Ataupun mana-mana yang ada true, dia akan jadi true lah kan. Okay, so itu adalah berkaitan dengan logical operator ataupun logical expression. Kenapa kita belajar dia? Sebab kita nak belajar tentang selection di sini. Okay, so nanti bila saya upload video mungkin akan lebih jelas. Okay, nota ni saya dah kemas kini berbanding dengan nota yang saya dah upload minggu lepas. Okay, nota yang asalnya ada dalam 6 ataupun 7 muka surat. Nota yang baru ni ada 14 muka surat. Okay, so banyak penambahan sebenarnya. Saya tak dapat elakkan lah, sebab bila saya ni setiap kali mesti saya akan tambah lah. Okay, so sorry siapa yang dah print. Okay, kena print lagi. Kemudian saya ada bagi contoh. Okay, di sini untuk one way selection. Okay, iaitu if, kemudian ada expression, logical expression. Okay, yang mana kalau di sini true, maka statement here dia akan execute. Okay, if expression is true, then the statement will be executed. Kan, dia ada tulis kat sini. Okay, if expression is true, the statement execute. But if the value of the expression is false, okay, the statement will be ignored. Okay, statement doesn't execute, dia akan abaikan. Okay, jadi macam inilah. Bila expression
Okay, iaitu sama dengan di sini. True, dia akan execute statement. Kalau false, dia akan abaikan dan terus baca program-program ataupun baris-baris seterusnya. Okay, so contoh di sini adalah contohnya kalau saya bagi contoh di sini ataupun motivation, a bank would like to send a notice to a customer if her or his checking account balance falls below the required minimum balance lah. Okay, bila ada kita kata ada bila simpanan lah, saya simpanan kot. Okay, balance account sampai je pada minimum value, nanti bank ni akan di-triggered, okay, oleh sistem lah. Okay, tapi kalau tak balance tu tak sampai minimum value, takkan apa-apa yang berlaku. Okay, itu adalah one way selection. Okay, so di sini ada penggunaan true or false. Okay, that's why kita belajar tadi kan true or false dekat atas tu. Okay, so boleh tengok code sini. Okay, mungkin agak susah juga kalau kita tengok macam ni kan, tapi nanti bila saya upload video mungkin lebih jelas. Okay, kemudian two way selection. Okay, two way selection ni adalah extension kepada one way selection tadi, iaitu contohnya di sini saya bagi contoh, for example, if a part-time employee works overtime, dia bekerja lebih masa, maka gajinya, the paycheck, okay, gajilah, okay, is calculated differently. Okay, maksudnya kalau overtime kat sini dia akan kira yang overtime tu gaji formula yang lain lah. Okay, kalau kurang tak sampai overtime, dia akan kira guna formula yang lain. Jadinya maksudnya kita ada alternatif lah. Okay, so dia jadi macam ni, if expression, kemudian else, if expression, statement 1, okay, formula kita contohnya kat sini, kemudian else, statement 2. Okay, so if the value of the expression is true, katalah di sini benar, maka statement 1 will execute. Okay, tapi katalah tak benar, kan, statement 1 false, okay, maksudnya bukan statement 1, sorry. Kalau expression false, dia akan execute statement 2. Okay, sekali lagi, kalau expression true, maka statement 1 will execute, but if expression is false, maka dia akan pilih statement 2. Okay, itu adalah two way selection. Kemudian ada pelbagai contoh. Okay, kemudian compound statement. Compound statement ni sebenarnya dia sebagai tahu penggunaan braces kat sini. Okay, bila awak ada lebih daripada satu baris, awak kena gunakan braces. Okay, that's why contohnya dalam kod kita perlukan braces kat sini. Kan? Sebab baris kita lebih daripada satu baris. Kalau satu baris saja, tak perlukan braces. Contohnya return 0 saja, so tak perlukan braces. Tapi kalau lebih, in general kita gunakan lebih lah. That's why kita kena gunakan braces. Itu masuk compound statement. Kemudian lanjutan kepada two way selection. Tadi kita ada kalau saya tulis di sini. Kemudian kita ada one way selection. Kemudian kita ada two way selection. Kemudian kita ada di sini nested selection. Okey, tapi sebelum tu kita pergi pada apa yang dipanggil sebagai compound statement, kan? Compound statement. Okey, so kita ada, tulisan saya tak nampak sangat. Nested selection sebenarnya dalam if atau else kita letak lagi if else. Okay, that's why dia panggil nested, kan, dia macam ada anak-anak dia. Okay, contohnya dekat sini kalau saya boleh tunjukkan contoh. Okay, ada banyak contoh yang saya bagi sebenarnya, itu sebab kita punya nota ni agak panjang sebab banyak contoh. Okay, kat sini adalah bank, saya assume bank lah. Okay, dia akan kira dia akan kira dia akan beri interest rate,
yang berbeza dengan mengikut balance yang awak ada. Okay, kalau balance awak 5,000, interest rate adalah 0.07 daripada amount tersebut. Okay, kalau lebih daripada, kalau 2,500 begitu, ataupun lebih besar dari 2,500 sehingga 5,000, dia akan gunakan kadar yang ni. Kemudian kalau lebih besar daripada 1,000 sehingga ke 2,500, dia akan gunakan kadar di sini dan sebagainya lah. Okey, kita boleh tengok. Kemudian sebenarnya nested selection sebenarnya saya rasa bagi saya lah mungkin less preferred. Sebab apa? Sebabnya kita boleh gunakan apa yang lebih mudah dipanggil sebagai multiple selection. Okay, tapi bukan semua keadaan kita tak gunakan nested selection, kadang-kadang kita guna juga, tengok keadaan lah. Tapi kebanyakan kes kita boleh sebenarnya jadikan dia multiple selection. Okay, yang mana cara dia senang je. Okay, kita buat if expression kita, expression 1, statement 1, else if, sampai yang terakhir kita gunakan else. Okay, so dia punya rule of thumb dia, bukan rule of thumb pun, sebenarnya dia punya formula dia, dia kata kalaulah mana-mana expression true, okay, the corresponding statement will be executed. Dan maksudnya kat sini, katalah kita run code kita, expression 2 yang menepati kita punya yang benar, maka hanya statement 2 yang akan di execute. Okay, tapi if none of the expression are true, maksudnya yang terakhir sekali, statement last ni akan execute. Okay, tu multiple selection. Okay, di sini. Okay, ni contohnya. Okay, saya tunjukkan balik contoh yang dalam contoh yang di sini, nested selection, bagaimana saya convert dia kepada multiple selection, ada di sini contohnya. Okay, kemudian saya bagi lagi contoh yang lain. Okay, hopefully boleh bantu awak untuk pemahaman awak lah. Okay, banyak lagi contoh. Kemudian last kali adalah switch structure. Okay, di sini saya tulis sikit switch structure. Okay, so switch structure ni adalah alternatif kepada selection. Maksudnya semua selection di atas. Okay, tapi bagi saya dia agak terhad lah. Okay, agak terhad ataupun limited. Kenapa saya cakap itu? Okay, nanti awak dah tengok, awak dah study nanti, okay, awak akan perasan lah. Okay, switch ni mungkin lebih kemas penulisannya, tapi dia agak terhad lah, agak susah sikit kita nak gunakannya lah. Okay, terutamanya kalau kita berhadapan dengan nombor. Okay, ni ada formula dia, switch. Okay, tengok sini kita perlukan braces. Sebab apa? Sebab sini ada banyak baris, kan? Kemudian switch, kita ada selalunya kat sini kita letaklah kita punya apa-apa pun boleh ubah ke sebagainya. Kemudian kita perlukan di sini case sebenarnya sama. Okey, kemudian kita perlukan statement kita cout sebagai contoh ataupun formula apa-apa yang kita nak letak. Kemudian di sini kita ada break. Okey. Kalau perasan untuk switch hanya di luar saja kita perlukan braces, tapi untuk case kan di sini ada dua baris dalam case kan. Sepatutnya kena letak braces kan, tapi tak perlu. Okey, switch ada berbeza sedikit. Dia akan baca dia akan anggap semua statement selepas case ni adalah benar, dia akan baca semuanya dan dia akan execute selagi dia tak jumpa perkataan break. Okey, jadinya kita terpaksa letak break untuk setiap case. Kan, supaya bila dia baca case untuk value 1, dia akan berhenti. Supaya dia tak terbacalah case untuk value 2. Okey, that's why kita kena letak break. Dan last kali kita letak default.
Okay, default ni dia macam kalau kita tengok tadi, kita ada else kan. Macam kita ada if, kemudian last kali case yang tak menepati mana-mana case di atas, kita letak dia sebagai else. Tapi di sini kita letak dia sebagai default. Dan default tak perlu break. Sebab dah bawah dia dah tak ada statement lain kan. So kita hanya letak statement biasa saja dan tak perlu break di bawah. Okay, saya ada terangkan di bawah sini lah. Okay, di sini pun saya ada tulis, saya ada letak gambar. Kalau true, dia akan baca statement whatever statement ni. Statement ni mungkin ada 10 baris. Okay, tak kisah. Tapi dia akan berhenti bila berjumpa dengan break. Dan dia akan terus pergi dan tamatlah. Maksudnya dia tak terus akan keluar daripada switch statement ataupun switch structure dan dia akan baca kod-kod kita yang lain. Okay, katalah false. Okay, false. Dia akan pergi pada case yang kedua. Okay, maksudnya kalau di sini false, dia akan baca case yang kedua pula. Case yang kedua, dia tengok betul ke salah. Kalau betul, dia akan execute statement 2. Statement 2 sampai break dan dia akan tamat dan dia akan abaikan ke semua case yang lain. Okay. Jadinya dia akan pergi sini dan terus habis kita punya switch structure. Okay. So tengok contohnya di sini untuk case ataupun untuk switch, kita tak boleh nak combine dia macam ni, capital A dan small a. Ni OR. Kan kita belajar tadi logical operator ni adalah OR. Di sini dia tak dibenarkan. That's why saya kata dia agak terhad. Tapi ada beberapa cara lah untuk kita kita combine dia. Okay, contohnya di sini kita untuk case yang sama kita combine dia seperti ini. Okay, 9 dan 10 kita combine dia. Maksudnya dia memberi sama output yang sama. Okay. Itu saja kod untuk ni. Okay, tapi insyaAllah saya akan upload lah video yang lebih jelas lah. Okay, untuk saya terangkan semua berkaitan dengan topik ini. Dia sebenarnya tak adalah panjang sangat sebenarnya kan. Ada beberapa yang awak kena tahulah di sini. Okay, one way, selection, two way, nested, multiple, switch structure. Tapi sebelum tu awak kena tahu pasal relational operator dan logical operator dan expression. Okay, just kena fahamkan lah. Okay, kemudian saya dah upload juga dekat UKM Folio. Hopefully saya boleh. Okay, saya dah upload di sini. Okay, ada banyak sebenarnya. Saya ambil daripada buku lah. Okay, siapa yang tak ada buku boleh terus ambil di sini. Okay, ada banyak latihan. Saya rasa kalau boleh faham, boleh buat latihan ni. Tak perlu buat semua pun. Okay, kalau boleh buat, saya rasa insyaAllah tak ada masalah lah untuk awak. Maksudnya awak dah faham lah. Okay, kalau awak tak ada masalah untuk fahamkan benda-benda ni. Okay, ada apa-apa soalan ke? Dalam masa beberapa minit ni. Saya minta maaf sebab tak dapat buat kelas esok. Okay, sebab saya terpaksa sebab ada kursus lah. Okay, tapi kita akan cuba cover lah hari Senin depan. Tapi dengan syarat awak mesti kena study, kena tengok video tu jugalah. Okay, supaya masa sejam minggu depan dapat dimanfaatkan lah. Okay, datang dengan kalau boleh dah ada idea lah, dah ada soalan. Okay, tak ada soalan pun tak apa sebenarnya kan. Kalau dah faham nak datang pun tak ada masalah. Okay, ada soalan ke? Tak ada Okay, kalau ada soalan macam biasalah, tolong email saya. Email lagi senang lah, kalau boleh jangan kat Microsoft Teams sebab saya jarang buka Microsoft Teams kecuali kalau ada kelas. Okay, so jadi lambat lah. Ada dalam 2 orang yang email saya, tapi saya tak sempat nak jawab hari ni. Setakat ni lah, saya akan tengok kejap lagi ke. Okay, borang kehadiran, siapa yang belum isi boleh isi. Okay, satu lagi saya lupa, berkaitan dengan ujian. Okay, sorry saya tulis kat sini patutnya. Ujian kan saya cakap sepatutnya minggu ke-6 ke-7, tapi saya tak dapat, saya tak confirm lagi dengan Dr. Leong bila dia nak buat, tapi ujian sekejap ya, kenapa dia okey. Dia tak gerak pula. Okey, dah gerak. Okey, ujian nombor 7 akan gabung dengan
kita akan combine, gabung dengan Dr. Leong. Okay, Profesor Madya, Dr. Leong. Okay, sebab terlampau cepat sangat kalau kita nak buat sekarang kan, ataupun dalam masa seminggu 2 minggu ni kan. Okay, so tak pasti lagi bila Dr. Leong nak buat. Okay, saya rasa tu je kot. Tak ada apa-apa, sekian sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kita jumpa lagi lah. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih, Doktor. Terima kasih, doktor. Nanti tengok video yang saya akan upload. Terima kasih, Doktor. Terima kasih, Doktor. Terima kasih, doktor. Doktor. Terima kasih, Doktor. Sama. Thank you, doktor. Thank you, doktor.